Muhammad Syarif Abdul Rahman berada di konti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yati. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz hadir ke konti sekali lagi. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama, Yati. Dan hari ini kita nak mencungkil lagi khazanah yang terdapat dalam Al-Quran Karim, insya-Allah untuk sama-sama kita kongsikan. Tajuk yang Ustaz pilih pada hari ini adalah kisah ataupun ibrah dua wanita Madian. Ini kisah berkisah dengan Nabi Musa alaihissalam juga, Ustaz ya. Mungkin juga sebagai pendahuluan mukadimahnya untuk kali ini, minggu ini. Silakan. Terima kasih pada Yati, DJ dan penerbit kita untuk Sermon Ibrah di IKIM FM. Terima kasih pada semua sidang pendengar, baik tuan-tuan, baik puan-puan, baik yang sedang memandu ataupun sedang memasak. Semoga semuanya sekali berada dalam kebaikan kerana dilorongkan oleh Allah untuk mendengar Sermon Ibrah. Sermon kita bukan sekadar mencungkil, Yati, kan, tetapi untuk mendalami rahsia-rahsia agung yang ada di dalam cerita-cerita di dalam Al-Quran, insya-Allah, untuk kita mendapatkan motivasi dan inspirasi kita. Alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan, izinkan saya mulakan dengan suatu kata-kata penting, suatu kata-kata keramat, supaya kita nampak gambaran apakah topik yang bakal kita sentuh. Walaupun disebut-sebut topiknya adalah ibrah kisah wanita Madian, dan itu adalah wanita ketiga, Yati, ya. Kita sambung daripada minggu lepas kisah Ummu Jamil, dan sebelum-sebelumnya lagi kisah permaisuri Firaun Asia. Kita terus mengangkat martabat wanita dengan kisah dua wanita Madian. Namun ada baiknya kita faham dulu kesimpulan cerita ni dengan suatu kata-kata yang berbunyi, bantulah sebanyak mungkin hamba-hamba Allah, itulah jalan penerimaan taubah. Bantulah sebanyak mungkin hamba-hamba Allah, itu sebenarnya jalan penerimaan taubat. Baik, apa sebenarnya kaitan ayat ini dengan kisah dua wanita Madian? Baik tuan-tuan, saya memilih satu ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasaqalahuma thumma tawalla ila adh-dhill. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. Saya bacakan terjemahan ayat ini. Lalu dia, yakni Musa, memberikan minuman kepada haiwan ternakan milik kedua-dua perempuan itu. Kemudian dia, yakni Musa, terus kembali ke tempat berteduhnya tadi. Lalu dia, yakni Musa, berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku sangat-sangat memerlukan suatu kebaikan yang sudi engkau turunkan kepadaku. Surah Al-Qasas, ya, surah yang diturunkan di Makkah pada ayat yang ke-24. Tuan-tuan, jika kita perasan ayat ini ada doa, dan saya menyarankan hafal doa ni, baca doa ni, anda akan dapat satu aura kekuatan yang luar biasa kalau kita fahamlah. Dan doa ini sebenarnya telah memberikan kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bukan sekadar dapat tahu cerita pasal dua wanita Madian, Nabi bukan sekadar dapat tahu cerita Nabi Musa alaihi salam, tetapi Nabi mendapat kekuatan dalam bentuk doa. Nabi kat Mekah ni pun pernah, ya, menghadapi keadaan miskin, tidak ada apa-apa. Khadijah pun binti Khuwailid radhiyallahu anha pun sudah fakir miskin pada waktu ni, walhal dahulunya dia kaya raya. So di saat inilah adanya doa yang menyebut tentang Tuhan, aku fakir, aku tidak ada apa-apa, kau berikan aku kebaikan dalam apa jua yang mampu kau berikan. Tuan-tuan, cerita Nabi Musa ni kita tak pelik rasanya, sebab kita pernah bicarakan tahun lepas, Yati. Lama rasanya, berbulan-bulan di Radio IKIM ini. Dan kita pun tahu cerita tentang wanita ini. Dan apa kesudahan selepas tu? Saya rasa kita tahu dah, kita boleh spoiler kan je. Iaitu Nabi Musa akhirnya telah dinikahkan dengan salah seorang daripada wanita ini. Dan Nabi Musa pun tidak menyangka, namun itulah perancangan Allah. Dia berumah tangga, ya, hampir 10 tahun di Madian. Namun babak ini adalah babak sebelum segalanya berlaku. Baiklah, tuan-tuan, cuba tanya satu soalan. Untuk kita faham ayat ni pasal apa, kita kena tanya satu soalan. Kita ni pernah tak banyak dosa di masa silam? Dan kita pernah tak bertaubat kepada Allah? Kita pernah melafazkan tidak taubat, doa taubat kepada Allah? Namun kita ada tak pernah ada datang satu perasaan, kita tertanya, ya Allah, kau sebenarnya terima ke tidak taubatku? Aku risau, kalau aku mati taubatku diterima ke tidak?
Pernah tak tuan-tuan, puan-puan didatangi dengan persoalan-persoalan ini? Maknanya kerisauan, ya Allah, aku ni sudah banyak kali mengangkat tangan berdoa mohon taubat kepadamu. Namun adakah kau sebenarnya sudah menerima taubatku ataupun tidak? Sebab aku risau. Aku resah. Kalau aku mati nanti aku risau ada dosa-dosaku tidak diampunkan olehmu, ya Allah. Subhanallah, kalau tuan-tuan puan-puan ada perasaan itu, kalau saya, Yati ada perasaan macam tu, alhamdulillah. Masalah kita adalah kita tak ada postman hantar surat sampai ke rumah. Dalam surat tu daripada langit beritahu kau telah diampunkan. Kalau lah memang ada macam tu, alhamdulillah. Acknowledgement. Tapi kita tak tahu. Kita ni dah banyak taubat pada Allah, tapi kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah diberitahu. Dan saya nak bagi tahu, Nabi Musa pun tidak pernah diberitahu yang taubatnya telah diterima. Tak percaya, tengok hadis sahih Nabi di akhir kiamat, di kiamat di padang mahsyar. Kenapa umat Nabi Muhammad datang kepada Nabi Musa minta syafaat? Nabi Musa kata, aku tak boleh bagi syafaat sebab aku risau. Aku ni pernah bunuh, aku pernah tumbuk orang, aku tak niat pun nak bunuh, tapi dia mati. Ertinya masih ada penyesalan dan masih risau. Ya Allah, kau ni terima ke tidak taubatku? Jadi segmen Ibrah kali ni kita nak singkap satu benda, iaitulah apakah tanda-tanda yang boleh dilihat bahawasanya dengan tanda-tanda itu insya-Allah itu tanda taubat diterima. Sebab nak tunggu surat daripada langit, surat memang takkan turun. Dan kita ni siapa? Kita bukan orang yang soleh mungkin, ya, yang Allah beritahu kamu telah diampunkan dosa. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau kita singkap, kita belik, kita kaji, kita belik betul-betul, Al-Quran tidak pernah membosankan. Dan cerita dalam surah Al-Qasas ini menawarkan sesuatu yang sangat berharga, iaitulah Allah beri suatu pedoman. Apabila Nabi Musa telah diampunkan Allah, anda lihat apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Yang Musa sendiri tidak tahu dia telah diampunkan Allah, tapi anda boleh lihat apa yang Nabi Musa buat. Itu rupanya di antara petanda seseorang itu diterima taubatnya. Baiklah, kita tahu Nabi Musa telah memukul seorang kaki tangan Mesir, kaki tangan Fir'aun dengan tidak sengaja. Lalu mati. Hebat tak hebat dia punya smackdown dia tu, dia punya pukulan dia tu. Tapi Nabi Musa, dia rasa bersalah sangat sebab ini bukan sesuatu dalam perancangannya. Dia cuma nak mempertahankan Bani Israel. Tapi akhlak seorang Nabi, walaupun belum lagi menjadi Nabi, inilah peribadi seorang Nabi. Dia rasa bersalah sangat sampai Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, berdoa tak habis-habis hati. Nabi Musa sentiasa berdoa, ya Allah ampunkan aku, aku tak sengaja, aku bukan niat pun. Namun Nabi Musa tak tahu. Kita ni memang diberitahu, Yati. Rasulullah memang diberitahu, iaitu diberitahu dalam surah Al-Qasas, faghfaralah. Allah sebenarnya telah mengampunkan Nabi Musa, tapi Nabi Musa itu sendiri semasa kejadian dia tidak diberitahu. Maka kita tahulah apa yang berlaku selepas itu. Ketika Nabi Musa tidak tahu adakah dia diampunkan Allah, dia melakukan satu perkara yang sangat besar. Namun itu antara dia dengan Allah, tapi dia dengan kerajaan Mesir pun tetap ada masalah. Kerajaan Mesir pun membuat pekeliling untuk dicari Musa ini, bukan untuk ditangkap, Yati, untuk dibunuh. Maka Musa melarikan diri, dan dalam perjalanan itu kita pun tahu, kita pun pernah dengar di segmen Ibrah, Nabi Musa sentiasa berdoa kepada Allah sepanjang perjalanan sebab rasa bersalah. Rasa bersalah Nabi Musa berdoa, dia rakamkan dalam surah Al-Qasas, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Allah, tunjukkan aku jalan yang betul, keluarkan aku dari jalan yang gelap, kau tunjukkan aku jalan yang betul. Ya, setengah tafsiran bererti, ya Allah tunjukkan aku jalan keluar daripada kerajaan Fir'aun, aku takut kena tangkap, maka Allah lorongkan jalan ke Madian. Tetapi ayat ini juga membawa maksud spiritual. Allah, keluarkan aku daripada jalan kegelapan, aku dah bunuh orang tadi, keluarkan aku ya Allah. Kenapa dia sentiasa berdoa? Sebab dia masih resah, dia tidak pun tahu dia sudah diampunkan ke tidak. Subhanallah. Maka tuan-tuan, bila sampai saja di Madian, ya Allah ringkaskan cerita dalam 4 patah perkataan je pun. Walamma tawajjaha tilqa'i Madian. 4 patah perkataan je tu. 4 patah perkataan je bagi menggambarkan perjalanan Nabi Musa yang beratus-ratus kilometer bersorangan diri, melarikan diri tanpa sebarang apa-apa. Namun bila sampai sahaja, maka kita sampailah pada ayat tadi.
Bila Nabi Musa bersandar dalam keadaan letih dahaga, Allah, kita bayangkan kata Maududi 8 hari perjalanan tanpa makanan, Yati. 8 hari 800 kilometer berjalan dengan keadaan kaki sudah pecah-pecah, lapar yang amat sangat sampai saja di Madian. Terus letih bersandar di bawah teduhan pokok yang memberikan ketenangan. Tiba-tiba Nabi Musa nampak 2 orang wanita yang berada di atas bukit yang sedang memegang kambing-kambingnya dan tidak membenarnya kambing-kambingnya bergerak ke arah sumber air. Sebab ketika itu sumber-sumber air didominasi oleh orang-orang lelaki, dan orang-orang lelaki pada waktu itu memang mendiskriminasikan wanita. Cerita diskriminasi wanita ni bukan baru berlaku je. Dan cerita tentang pejuang wanita ni sebenarnya bukan baru berlaku dan tak perlu ditunjukkan baru berlaku. Nabi ni datang dah memperjuangkan hak asasi wanita. Nabi Musa telah memperjuangkan martabat wanita, iaitu Nabi Musa dia tak sedar duduk. Kita bayangkan dia dalam keadaan penat, letih, tidak ada apa-apa kekuatan. Tiba-tiba nampak depan mata manusia dizalimi, wanita-wanita tidak dibenarkan untuk ambil air, sumber air didominasi oleh kaum lelaki. Nabi Musa ni dia jenis dia tak boleh duduk kalau nampak benda yang tak elok. Dia jenis tak boleh, dia tak boleh terima. Dia kena bertindak. Orang kata kedai-kedai. Dia tak boleh terima. Maka dia yang penat, dia yang letih, dia yang dah separuh mati, dia telah bergerak menuju kepada wanita-wanita ini. Fasaqalahuma thumma tawalla ila zil. Dan dia telah membantu 2 wanita ini. Tuan-tuan tengok yang letih, tapi pergi bantu, pergi tolong hamba-hamba Allah ni. Bantulah sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Itulah jalan penerimaan taubah. Maka lepas bantu tu, Yati, ada ke Nabi Musa tanya duduk kat mana? Anak siapa ni? Ada ke Nabi Musa minta upah? Tidak sama sekali. Nabi Musa digambarkan Allah thumma tawalla ila zilli. Tawalla ni bukan bererti thumma dhahaba thumma ja'ata. Tawalla ni macam menghadap kiblat. Kita dah tak pandang arah lain, kita kena setia menghadap ke sana. Ertinya bila tolong je pergi ke sumber air dan orang-orang lelaki tidak berani dengan Nabi Musa ni, nampak Nabi Musa pun dah gerut. Nabi Musa berjaya berikan air kepada haiwan ternakan 2 wanita ini. Dia tidak minta apa-apa, dia terus meninggalkan wanita ini kembali ke tempat dia bersandar tadi sebab belakang dia sakit sangat. Berjalan 8 hari sakit sangat. Dan dia terus berjalan, tak paling ke belakang dah, tak paling ke belakang dah. Setengah kita tolong perempuan ni jeling-jeling jeling-jeling balik, kokoklah ada peluang, ada kepentingan, boleh buat menantu ke, boleh buat teman seperjuangan. Nabi Musa bila lepas tolong terus kembali ke tempat berteduh. Dan tempat berteduh ni jauh daripada perempuan ini. Kalau bersandar pada pokok dekat dengan perempuan ini tak capai objektif juga. Thumma tawalla ila zil. Lalu dia bersandar. Tuan-tuan tengok doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Allah, aku ni tak ada apa-apa sekarang, ya Allah. Aku ni diburu. Kalau orang dapat tangkap aku boleh mati. Aku dah tak ada rumah. Aku dulu duduk dalam istana. Aku tak ada perlindungan. Dulu aku melindungi orang. Aku dah tak ada makanan. Aku tak ada minuman. Pakaian aku dah pecah. Aku dah tak selamat. Tolong aku, ya Allah. Tuan-tuan, dalam ayat ini cuba kita ambil satu perkataan je, iaitu khair. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Para ulama bila kita tengok, bila kita cedok ilmu-ilmu mereka, subhanallah, boleh menangis baca ayat ni, tuan-tuan. Nabi Musa dia para ulama tafsirkan khair di sini bukan erti Nabi Musa sekadar nak Allah bantu beri apa-apa kebaikan selepas dia membantu orang. Ya Allah, berikan aku apa jua yang baik. Rumah mungkin baik, keselamatan mungkin baik, pakaian mungkin baik, makan minum aku tak lalu perlukan mungkin baik. Ia bukan sekadar Nabi Musa dalam doa ini nak semua-semua tu, tidak. Sebenarnya antara yang dimaksudkan dengan khair ini adalah, ya Allah, kau berikan aku kebaikan, iaitu kau berikan aku peluang untuk membantu orang lain dalam keadaan aku tak ada apa-apa. Ya Allah, aku fakir, aku nak lagi peluang bantu orang tu. Itu maksud dia.
Ya Allah, aku ini telah kau berikan peluang untuk berbuat baik pada orang, dan aku ni fakir, aku nak lagi ya Allah. Aku nak lagi peluang tu. Seolah-olah kalau kau bagi aku lagi ramai orang yang perlukan bantuan, aku akan bantu ya Allah, sebab ini cara aku nak bertaubat padamu. Nabi Musa tak tahu yang Allah dah terima taubatnya. Dan kalau mungkin Nabi Musa diberitahu, tak pastilah akan berlaku adegan ni ke tidak. Aku dah dibantu oleh Allah, Allah dah terima taubat aku tak bantu pun tak apa kot. Rupanya tuan-tuan, Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita daripada ayat ini bagaimana Allah memberikan kepada kita, kalau Allah beri kepada kita peluang melakukan kebaikan dan kita melakukan kebaikan pada orang lain, tolong kawan kita, tolong adik-beradik kita, tolong mak ayah kita, ini sebenarnya tanda taubat kita dulu, taubat kita semalam, taubat kita minggu lepas, taubat kita bulan lepas, mudah-mudahan diterima Allah. Sebab Nabi Musa, dia tak tahu taubatnya diterima Allah, tetapi Allah tunjukkan di antara karakter orang yang diampunkan Allah adalah dia akan bantu orang lain meskipun dia tak ada apa-apa. Subhanallah. Inilah dia ibarah daripada doa ni. Subhanallah. Kita berhenti setakat tu dulu Yati, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Memang kata Ustaz tadi kan, Al-Quran tu memotivasikan dan Al-Quran tak membosankan. Masya Allah, kisah yang sangat baik untuk kita teladani. Dan untuk anda sahabat pendengar, boleh saja terus saja hubung kami di talian di 03-6205-1500, 03-6205-1500, Facebook ikim.fm, Twitter dan juga SMS tekan ikim. Jalankan persoalan anda hantar ke 39111. Ibrah akan berhenti lihat seketika. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami hanya di destinasi Kim FM menerusi Ibrah. Kim FM kembali waktu ini mesti Ibrah, perkongsian kisah Ibrah wanita ketiga ya, setelah turut Ustaz cerita tentang wanita hari itu dengan Asyah, kemudian bersama dengan Ummu Jamil, dan waktu ini bersama kisah dua wanita Madian bersama dengan yang bagi Ustaz Syahri Abdul Rahman di konti. Untuk anda sama-sama tanyakan soalan, boleh di talian kami di 03-6205-1500, Facebook ikim.fm dan juga Twitter, SMS juga sama kita tanyakan soalan. Dan Ustaz, bila Ustaz dah terangkan tadi Ustaz, bagaimana Allah sentiasa membantu hambanya sekiranya hambanya saling bantu saudaranya yang lain. Ada juga orang kata Ustaz, kalau kita berdoa nak mudahkan lagi doa itu untuk dikabulkan, bersedekahlah bersamping dengan berdoa tersebut. Bagaimana Ustaz, pandangan Ustaz sendiri tentang itu? Betul, kita tak perlu dengar mana-mana Ustaz cakap macam tu. Kita tengok cerita Nabi Musa pun kita dah dapat jawapan tu. Kalau nak Allah cepat mustajabkan doa kita, maka banyakkan membantu orang lain yang memerlukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'ala 'auni 'abdihi ma dama al-'abdi 'ala 'auni akhi." Allah sentiasa membantu hamba-hambanya sekiranya hamba-hambanya memilih untuk sentiasa membantu saudara-saudaranya. Tuan-tuan, kalau kita tengok surah Al-Qasas ini, kita belik, kita baca, kita teliti. Bacalah tuan-tuan, ya. Jangan biarkan Al-Quran berabuk dekat erat rumah kita. Jangan biarkan kita belik surah Al-Qasas di bulan Ramadan, ya sayang. Kita tahu cerita Nabi Musa ni paling banyak dalam Quran, tapi kita kadang-kadang tidak pun menyebutkan diri kita dengan apa sebenarnya sebab Allah ceritakan pasal Nabi Musa banyak sangat. Adakah Allah nak ceritakan tentang cerita sejarah Nabi Musa? Sedangkan Al-Quran untuk orang Islam, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk Bani Israel. Al-Quran bukan Taurat. Rupa-rupanya, tengok contoh ya, sebagai contoh, Allah gambarkan dengan satu huruf saja. Tapi dengan satu huruf itu kita dah boleh faham Nabi Musa, dia tak berfikir panjang nak tolong orang. Dia tak fikir panjang untuk tolong seseorang yang memang dia tahu orang tu dalam proses, dalam keadaan memerlukan. Allah yang menggunakan fa-as-sababiyah, iaitu fasaqalahuma. Fa di situ artinya bukan falamma. Falamma ni mengambil masa beberapa lama, fikir panjang sikit. Aku dapat manfaat ke aku tolong dua orang ni? Dua orang ni macam tak suka pun ke aku. Kalau aku tolong, apa manfaat aku dapat? Aku pun bujang lagi kalau aku tolong, dua orang tak minat. Baik tak payah, baik tolong orang lain. Wal'iyadu billah. Bila Allah hanya menggunakan satu huruf saja, kita yang baca Quran ni dah wakaf dekat sini ni. dah terhenti. Cepatnya Nabi Musa menghulurkan bantuan. Tak fikir panjang. Nabi Musa bagi telinga je. Nabi Musa tanya, kamu ni kenapa? Ma khatabukuma?
Maka dua orang wanita itu berkata, kami tak boleh nak bagi air kepada binatang ternakan kami ini sebab lelaki menguasai sumber air dan ayah kami tua. Ayah kami tak boleh nak melakukan kerja ini, kami yang kena melakukan kerja ini. Ya, wanita ni boleh bekerja ya sebenarnya kalau kena cara-cara dalam surah Al-Qasas beritahu. Kerana ayah dah tua, maka maka anak kena bekerja. Maka anak bekerja menggantikan tugas benar ayah yang sudah tua. So bila Nabi Musa mendapat tahu dia sendiri memerlukan bantuan, tapi dia tengok ada orang lain lagi susah daripada dia, padahal dia tu lagi susah daripada orang lain, fasaqalahuma, dia tanpa fikir panjang, dia terus bantu. Dan tuan-tuan tengok ayat seterusnya juga Allah gunakan fa as-sababiyah, iaitu faja'athu ihdahuma, di mana fa di sini terus lepas Nabi Musa berdoa, lepas bersandar pada pokok, lepas dia bantu dua orang wanita ini, sebaik sahaja dia habis berdoa tu, terus datang salah seorang daripada dua wanita yang membantu Nabi Musa, yang dibantu oleh Nabi Musa tadi, untuk memberikan khabar gembira kepada Nabi Musa. Ayah panggil kamu, datanglah kepada ayah kami kerana ayah mahu beri ganjaran kepada kamu. Di sinilah bermulanya segala-gala kesenangan untuk Nabi Musa. Dan Nabi Musa tidak pernah menjangkakan doanya dimustajabkan dalam hal ini. Tetapi akhirnya Allah mustajabkan kerana dia membantu dua wanita tadi. Dan dia membantu bukan sekadar selepas dia fikir panjang, dia terus membantu. Bila depan matanya menyaksikan orang ini sangat-sangat dia zalimi dan memerlukan bantuan. Subhanallah. Itulah Yati, ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat di surah Al-Qasas ni Ustaz, daripada ayat 21 hingga ayat yang ke-24, banyak doa, ada 2-3 doa Ustaz yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Cuma sahabat kita di Facebook Lola tanyakan nak minta Ustaz ulang doa yang betul-betul dibaca, kalau boleh Ustaz kata tadi hafal, kalau boleh hafal doa ni. Yang satu tu Ustaz. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuan-tuan, kalau nak hafal doa ni, kita ni kena ada situasinya. Maknanya situasi kita adalah mestilah fakir. Fakir bukan dalam arti kata bankrupt. Fakir di sini kita ditimpa musibah yang mana kita sudah tidak ada sebarang kekuatan. Kita terlalu fakir daripada sebarang bantuan. Allah takdirkan kereta kita kena langgar, contohnya. Allah takdirkan anak kita sakit, contohnya. Allah takdirkan suami bermasalah dengan kita, isteri menimbulkan masalah dengan kita. Allah takdirkan kita dipecat. Allah takdirkan macam-macam takdir yang berat, sehingga kita rasakan, ya Allah, tak ada orang nak bantu aku, maka kita fakir. Sebab yang paling ghani adalah Allah. Allah yang kaya, kita fakir, kita tak boleh ada apa-apa. Nak minta tolong orang tak nak bantu kita. Boleh tak bagi bantuan pinjaman, orang tak nak bantu kita. Boleh tak tolong baiki kereta saya, tak ada orang nak bantu kita. Boleh tak tolong support anak saya, tak ada orang nak bantu kita. Maka kita fakir. Dan saya yakin kita semua ada situasi ni. Dan bila kita baca doa ni, kita dapat kekuatan. Kekuatannya apa? Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pertama sekali, ya Allah, lorongkan aku khair. Berikan aku peluang untuk buat baik pada orang. Aku nak orang buat baik pada aku, bantu aku yang sedang fakir. Tapi aku sendiri tak boleh untuk kau mustajabkan doa selagi aku tidak membantu orang lain. Kau rezekikan kepada aku untuk bersedekah. Ketika aku tak ada duit ni, ya Allah, kau rezekikan aku 2-3 ringgit pun tak apa, tapi aku boleh bersedekah pada orang yang paling memerlukan. Dan orang yang paling memerlukan itu pula kebetulan boleh berdoa untuk kita. Jadi tuan-tuan, ya, jangan biarkan doa ini hanya terkubur di dalam Al-Quran. Malang kita anggap doa ini hanya sekadar ayat Al-Quran. Lebih malang lagi kalau kita anggap ayat ini hanyalah ayat Nabi Musa. Sedangkan doa ini menjadi kekuatan kepada Khadijah binti Khuwailid ketika Allah mengujinya dengan kefakiran kerana boikot daripada Quraisy. Ketika Rasulullah berdoa dengan doa ini, kita tak rasa kekuatan doa ini malang untuk kita.
Maka jangan biarkan Al-Quran itu, jangan biarkan surah Al-Qasas ayat 24 ini hanya dibaca, didekati, didengar dalam bulan Ramadan saja, ya, insya-Allah. InsyaAllah. Semoga dengan apa juga penerangan yang telah berikan bagi Ustaz dapat meyakinkan lagi, menambah keyakinan ketika kita berdoa, insya-Allah. Dan waktu ini untuk anda tanyakan soalan di talian 0362051500. Kita ke pemanggil pertama. Ustaz, mungkin boleh kita raikan rakan kita dari Kajang, Haji Mustafa. Silakan Haji dengan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kiranya kita nak jadi, mungkin nak jadi macam Nabi Musa, mungkin tak mampu. Kurang-kurangnya kita boleh cuba saya membantu sama mana yang boleh kita mampu. Adakah kalau kita tak mampu dengan contoh ringgit dan sebagainya, bolehkah kita membantu dengan cara lain, dengan tenaga ataupun sebagainya? Tak ada Ustaz, ya? Ada orang membantu dengan doa je, Ustaz. Soalan yang baik, Masya Allah. Soalan yang baik. Ada orang beranggapan ini Nabi, yalah Nabi, doanya dimustajabkan. Jawapannya adalah Nabi Musa belum jadi Nabi lagi masa ni. Belum lagi jadi Nabi, satu. Yang kedua, dalam Quran beritahu kita kena cari, ada tak yang bukan Nabi yang Allah terima doa? Jawapannya ada. Malam Jumaat tak baca Ashabul Kahfi punya cerita. Dia orang confirm bukan Nabi, tetapi Allah kan dengar doa hamba-hambanya yang saleh. Maka Ashabul Kahfi telah ditidurkan Allah, diselamatkan daripada tirani Daqiyanus pada waktu itu. Dia orang bukan Nabi, tapi Allah mustajabkan doa mereka kerana mereka berdoa daripada hati yang tulus. Masya Allah, usahakan Ashabul Kahfi. Malam Jumaat yang sama kita baca surah Yasin. Takkan kita tak jumpa dengan seorang lelaki yang tidak ada apa-apa pun. Allah tak kata pun dia ni orang yang berjuang. Dia hanya memilih untuk membantu 3 orang Rasul. Ingat saya kata tadi, bantulah sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Apatah lagi membantu Rasul-Rasul Allah. Itu jalan terbaik penerimaan taubat. Kita baca Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kita baca kan, ini cerita lelaki yang kita tak tahu pun siapa, duduk kat mana, kenapa dia nak bantu para rasul. Tetapi yang kita faham daripada ayat ini, dia hanya seorang lelaki yang tidak ada apa-apa, yang beriman dengan para rasul ketika 99% kaum Yasin tak nak beriman dengan 3 orang rasul. Dia memilih untuk beriman, dan dia bukan sekadar beriman untuk jadi baik seorang-seorang. Setengah ulama tafsir mengatakan dia telah keluar daripada gua sebab dia ditimpa penyakit, dan dia pernah dahulu membuat berhala. Tetapi bila dia dah jadi orang yang beriman dan dia bertaubat, dia tidak sekadar banyak solat dan banyak bertasbih. Allah gambarkan dalam surah Yasin, kalau tak silap ayat 20, lelaki yang beriman ini memilih bukan sekadar untuk solat banyak-banyak untuk supaya Allah terima taubat, tetapi dia memilih untuk bantu orang lain. Dia datang dari hujung kota jauh, lepas tu dalam keadaan tergesa-gesa. Sebab apa? Dia risau kaumnya nanti akan diazab Allah. Maka dia bersegera nak bantu para rasul dan nak membantu kaumnya, lalu berkata, tolong ikut rasul-rasul ni, kalau tak ikut tak selamat. Subhanallah. Maka ini bukan Nabi lelaki ni, ini bukan wali pun lelaki ni. Bahkan kalau ikut ulama tafsir pun, dia pernah membuat berhala dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak pun diberitahu tentang lelaki ini bertaubat pada waktu bila, berapa lama dia sempat jumpa 3 orang rasul. Bahkan kita faham daripada zahir ayat dalam surah Yasin ini, dia tidak sempat pun bertemu dengan 3 orang rasul itu. Dia tak sempat jumpa pun sebab dia duduk jauh kat kota hujung Aqsal Madinah. Tetapi akhirnya datang kepada kaum, tolong ikut para rasul ni. Apa yang mereka sampaikan adalah very make sense, sangat logik dan boleh diterima oleh fitrah. Kenapa kalian menolak? Dan tuan-tuan tengok ya,
Bukan sekadar taubatnya diterima, inilah lelaki yang bukan Nabi yang dimasukkan ke dalam syurga, yang kita semua nak tuju ke sana dengan taubat diterima. Bukankah malam Jumaat kita baca qila dukhulil jannah, sesungguhnya syurga yang Allah Ta'ala sebut di sini merujuk kepada lelaki yang bertaubat lalu memilih untuk bantu para rasul itu. Subhanallah. So ingat, bantulah seramai mungkin hamba-hamba Allah. Itu jalan penerimaan taubat, InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan kita raikan satu lagi soalan daripada rakan kita di Facebook, dari CD Nur Hidayah Zainal. Cerita tentang pengalaman beliau sendiri. Beliau menonton filem animasi yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa AS. Cerita hampir tepat, cuma tak bagus sebab digambarkan wajah Nabi Musa AS. Dan daripada filem tersebut beliau tahu banyaklah kisah baginda Nabi Musa AS. Cumanya apa hukumnya Ustaz kalau terbayang-bayang gambaran Nabi Musa AS itu sendiri, Ustaz? Pertama sekali, haram untuk kita mewajahkan para nabi. Ya, maka filem yang mewajahkan para nabi ni biasanya bukan Muslim. Ya, syarikat production daripada Hollywood mungkin, ataupun daripada Syiah di Iran mungkin. Jadi kita Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah diharamkan daripada mewatak dan mewajahkan Rasulullah dan para nabi. Maka jangan duk terbawa-bawa lah kalau wajah itu dipaparkan dalam filem. Dan kedua, kalau kita nak tengok filem-filem yang dilakukan, yang diwatakkan para nabi ini, bolehlah nak tengok. Tapi jangan kita duk nak tayang-tayang pada anak-anak, jangan duk tayang-tayang pada orang. Sebab hukum asalnya adalah tidak boleh untuk mewajahkan nabi. Sebab gambaran daripada filem adalah sama sekali bertentangan dengan gambaran yang sebenar. Bahkan Al-Quran tidak menyebutkan kita dengan sifat-sifat nabi itu physically. Bahkan ada nabi yang tidak pun disebutkan nama, ya, supaya kita tidak sibuk kepada individu batang tubuh nabi itu, dan kita lupa perkara yang lebih penting adalah akhlak dan sikap perjuangannya. Maka bagi saya, kalau nak dapat gambaran boleh tengok filem, tetapi jangan sekali-kali memahami perjuangan nabi daripada filem. Ya, kita mungkin tengok The Exodus and the King, ya, cerita Moses daripada version Hollywood. Kita mungkin pernah tengok Noah version Hollywood. Bagi saya, singkirkan filem ini daripada hati sanubari kita, walaupun kita pernah melihat dengan mata kepala kita. Jangan memahami Nabi selain daripada dengan cara Al-Quran Al-Karim. Sebab percayalah, saya merayu kita semua, filem di dalam Al-Quran jauh lebih hebat daripada filem yang dilakukan oleh akal-akal manusia, imajinasi manusia, diteaterkan oleh manusia, disandiwarakan oleh manusia, dipentaskan oleh manusia. Ia tak akan boleh beat, dia tak akan boleh mengalahkan gambaran filem di dalam Al-Quran yang best. Tapi inilah masalah kita. Ya, saya selalu guna metafora ni. Filem Quran ni sangat best, ibarat 3D. Tapi kita masuk pawagam tu tak bawa spek 3D. Maka apa jadi? Kita pening kepala. Celaru, Ustaz. Celaru. Maka sepatutnya pakailah spek mata. Baru, wah, subhanallah, subhanallah. Tengok saya kata tadi, fa je baru. Baru fa je baru. Belum lagi, minggu depan, belum lagi saya ulas tentang bagaimana dua wanita ini Allah gambarkan bertamadun, berakhlak. Kita ni nak perempuan bertamadun. Apa KPI dia? Kita punya KPI filem-filem tentang wanita-wanita yang bertamadun. Salah, ha? Kita kena tengok Quran menggambarkan dengan sangat best. Dalam satu ayat sahaja terjawablah persoalan bagaimana Islam membela wanita, bagaimana Islam tidak mematikan potensi wanita, bagaimana Nabi Musa mengangkat martabat wanita. Subhanallah. Tapi inilah masalah kita. Kita tak faham bahasa Arab. Itulah aspek matanya. Maka jangan biarkan diri kita tidak mengaji. Jangan biarkan setiap hari kita tak belik kitab, tak baca buku, tak tengok YouTube apa-apa tentang tafsir. Jangan biarkan diri kita tidak mengaji. Umat Islam, umat yang mesti mengaji, umat yang mesti belajar dan terus melakukan Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq, insya-Allah. Insya-Allah. Tu bijak orang dulu-dulu, Ustaz. Dia kata tak baca Quran, dia kata mengaji Al-Quran. Yes. Masya-Allah. Dan kita raikan satu lagi pemanggil. Saya kira ni pemanggil terakhir kita pada petang ini menerusi program Ibrah dari Ampang, Cik Zulkifli. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Zulkifli bin Abdullah dari Ampang nak bertanya Silakan. Tentang doa ni. Doa mustajab, doa yang mustajab. Jadi
ayat-ayat yang kalau ayat Al-Quran tu minta tolong tengok yang ayat yang mana. Kan, terima kasih. Ayat yang mana tadi Ustaz dah nyatakan juga tadi, ayat yang mana yang Ustaz bacakan tadi ya Ustaz ya. Dan mungkin juga di akhir ni mungkin juga penutup dan juga menjawab soalan kita, sahabat kita di Facebook, Ahmad Izek dan juga Faizi Atiton Top. Dia kata, bagaimana Ustaz kalau kita nak pastikan bila kita ikhlas dalam berdoa ataupun meminta sesuatu, tapi kita tak mengharap balasan daripada Allah SWT dengan bantuan-bantuan yang kita berikan Ustaz? Subhanallah tuan-tuan, di dalam Al-Quran memang bukan sekadar ayat Al-Quran, bahkan doa yang pernah dituturkan oleh Nabi yang menjadi kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ketika ayat-ayat itu diturunkan. Maka sekiranya ayat Al-Quran dan doa pada masa yang sama memberikan kekuatan kepada Rasulullah, maka malanglah kita sekiranya kita sendiri tidak menjadikan ia doa seharian kepada kita. Ya, maka bila ada pakcik kita yang tanya tadi, cukuplah doa tadi kita boleh amalkan. Ya, banyak sebenarnya doa Nabi Musa, dan dalam Al-Quran ni terlalu banyak doa sebenarnya, dan doa-doa ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Tapi cukuplah zaman Ibrah ni kita praktiskan terus doa tadi. Dan biarlah kita baca dengan penuh kefahaman, penghayatan dan feeling cerita yang telah saya sampaikan tadi. Manakala mengenai persoalan adakah kita boleh untuk tidak terlalu mengharap kepada Allah mustajabkan suatu doa yang kita sebutkan, kita kena berpegang kepada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'a Allah wa anta muqinun bil ijabah. Kamu berdoalah pada Allah seolah-olah kamu yakin Allah akan mustajabkan doa kamu. Kita kena menuturkan doa, ya, benar-benar tulus dan ikhlas daripada hati kita, penuh dengan rasa menginsafi bahawasanya kita ditimpa masalah kerana dosa yang kita buat. Ya, Nabi Musa dia faham benar Allah ujinya dengan musibah, diburu oleh kerajaan Firaun kerana dia seperti berdosa, ya, dengan sikap gopoh-gapahnya sehingga membabitkan kematian orang lain, walhal itu memang ditakdirkan Allah. Maka dia berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Doa ni pun pakcik yang bertanya tadi boleh baca, Rabbi inni zalamtu nafsi. Maka bacakan doa ini, tapi dengan penuh penghayatan dan yakin Allah pasti mustajabkan. Jangan tak yakin. Kalau tak yakin, untuk apa kita berdoa? Kalau tak yakin, untuk apa kita berdoa? Jadi biar kita yakin, cuma kita serah pada Allah, bila doa itu akan dimustajabkan. Sangka baiklah pada Allah, kalau makin banyak kita tolong orang, kita dalam proses untuk, ya, Allah mustajabkan doa itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bantulah sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Itulah jalan Allah mustajabkan doa, Allah menerima taubat kita insya-Allah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.